Yang sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita perdana 23 Disember 2022 bersama saya Syahril Sarafuddin Dan saya Farhatul Lasyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Jumlah penduduk terjejas di Kelantan dan Terengganu berkurangan, namun siap sedia hadapi satu lagi gelombang banjir. Mangsa terakhir masih belum ditemukan. Operasi mencari tergendala petang tadi akibat hujan lebat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menyertai ribuan jemaah menunaikan solat hajat bagi memohon kesejahteraan rakyat dan negara serta perlindungan dari musibah banjir. Solat hajat dibuat sejurus selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Saidina Osman Ibnu Affan, Bandar Tun Razak. Menteri Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar turut menyertai solat hajat yang diimamkan Imam Masjid berkenaan Ahmad Fakhruddin Tahir. Terdahulu Ahmad Fakhruddin dalam khutbahnya menyentuh mengenai ujian dan dugaan yang boleh menimpa sesiapa sahaja dan mengingatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala amat mengasihi hamba-Nya yang redha dalam menghadapi setiap ujian. Khutbah bertajuk menyubur keinsafan di sebalik musibah itu juga menyentuh mengenai kepentingan mengamalkan sikap berwaspada dan kesiapsiagaan setiap masa di samping meletakkan kebergantungan kepada Allah pada setiap masa. Jemaah juga diingatkan mengambil peluang berbakti dan bersama-sama menyumbang tenaga membantu mangsa banjir dengan membersihkan kediaman mangsa, premis-premis awam seperti sekolah, masjid dan surau. Usai solat hajat, Perdana Menteri mengambil peluang untuk bertegur sapa serta bersalam-salaman dengan para jemaah sebelum bergerak pulang. Baik, kita bawakan situasi banjir di Kelantan. 5 daerah masih terlibat banjir dengan lebih 18,000 penduduk terjejas direkodkan. Ya, untuk perincian lanjut bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli di lokasi. Amirul, silakan. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seketika ini saya berada di bilik gerakan bomba dan penyelamat JBPM Kelantan bagi meninjau keadaan terkini banjir di Kelantan dan operasi oleh JBPM Kelantan. Dan untuk perincian kita bersama dengan penguasa kanan bomba 2, penolong pengarah operasi negeri JBPM Kelantan iaitu Muhammad Wildan Azhari. Apa khabar tuan? Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami untuk hari ini. Tuan, boleh cerita sikit berkenaan dengan banjir kali ini, tuan? Okey, baik, terima kasih Encik Amir Hafiz. Baik, banjir pada kali ini sebenarnya boleh dikatakan agak lain daripada yang lain kerana bukan kawasan yang sama berlaku banjir pada tahun 2014 atau tahun-tahun selepasnya. Sebagai contoh, daerah Pasir Putih yang mana sebelum ini tidak mengalami pun situasi banjir, tapi kali ini adalah agak teruk. Jadi sebenarnya senario dia bermula pada bencana banjir ni bermula pada 17 hari bulan lah. Daripada 17, 18, 19, 20 dan sehinggalah kini 23 hari bulan. So sebenarnya dia kritikal pada malam 19 hari bulan. Pada ketika itu berlakunya luruan hujan yang amat tinggi. Jadi sebenarnya kita di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan, kita memang sudah mempunyai persediaan awal bagi menghadapi bencana banjir. Sebagai contoh yang Cik Amirul boleh lihat di sini, ini adalah bilik gerakan banjir negeri lah, yang mana kita wujudkan apabila kita dapat sahaja perubahan cuaca daripada Jabatan Meteorologi sendiri, maka kita akan bangunkan kita punya ICS negeri. So di sinilah adanya beberapa pegawai-pegawai yang bertindak mengikut peranan yang telah dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tanya saya situasi
situasi banjir sekarang pada 23 hari bulan ini alhamdulillah harinya bertambah baik. Yang mana kita kini lebih kepada pasca banjir dan menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Dan kita juga bersyukur kerana kita bukan sahaja bertindak sendirian. Kerana kita mendapat bantuan daripada negeri-negeri luar dan agensi-agensi lain semestinya, dan lebih-lebih lagi NGO juga turut membantu dalam operasi kali ini. Okey, mungkin ada operasi daripada pihak tuan sendiri sepanjang musim banjir kali ini. Okey, baik. Sebenarnya kalau ikutkan daripada operasi penyelamatan yang telah dilaksanakan, yang paling ketika adalah pada 19 hari bulan tersebut, 20, yang mana pada malam tersebut ada lebih 400 operasi dalam masa satu hari. 400, dan hari besoknya pun berlaku perkara yang sama sehinggalah agak slow pada 21 hari bulan lah. Dan adalah beberapa perkara yang mana agak terkilanlah pada pihak kami kerana berlakunya kematian, kes-kes yang melibatkan kematian daripada bencana banjir pada kali ini. Okey tuan, sedikit nasihat kepada penduduk terjejas banjir dan penduduk sekitar di kawasan yang terlibat banjir supaya jangan jadikan banjir ini sebagai pesta air tuan. Okey, baik. Sebenarnya seperti yang semua sedia maklum, bencana banjir di negeri Kelantan ini boleh dikatakan saban tahun berlaku, dan memang kita acap kali boleh melihat penduduk menjadikan sebagai salah satu pesta air. Jadi nasihat kami adalah sebenarnya kalau kita boleh lihat, Cik Amir Hafiz boleh lihat, kita pergi ke lokasi, kita nasihat orang awam untuk berpindah keluar lebih awal. Jadi sebenarnya saya harap agar penduduk-penduduk kampung, masyarakat menyedari perkara ini. Saya ambil contoh satu daerah di Kuala Krai. Kalau diikutkan sebelum-sebelum ni mereka agak lambat untuk berpindah. Tapi pada kali ini mereka adalah antara masyarakat atau penduduk kampung yang paling awal berpindah. Jadi ini adalah salah satu yang amat penting dengan nasihat daripada pihak berkuasa, berpindah lebih awal. Kerana apabila mereka berpindah pada waktu-waktu peak hours, sebagai contoh jam 1 pagi, 2 pagi, sebenarnya terus terang memang berlaku kekangan untuk penyelamatan pada waktu tersebut. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, saya harap janganlah kalau boleh kita sentiasa memerhati anak-anak kecil kita, kita memerhati orang-orang kurang upaya, orang-orang golongan-golongan yang memerlukan. Kerana inilah antara perkara yang boleh menimbulkan kemalangan. Dan ini yang memang kami amat kecewa berkaitan perkara tersebut. Tolong sentiasa perhatikan, dan semestinya lah barang-barang keperluan yang penting boleh bawa keluar terlebih dahulu. Jadi pada saya yang paling utama sekali adalah berpindah apabila mendapat arahan untuk berpindah. Itulah perkara yang paling objektif utama kami, sebab kita nak mengurangkan jumlah mangsa yang terlibat banjir ini. Okey, terima kasih tuan kerana sudi untuk bersama kami untuk malam ini. Jadi saya kira itu saja perkongsian ataupun liputan saya berkenaan dengan banjir di Kelantan ini. Saya akan bawakan liputan dari semasa ke semasa untuk berita RTM. Terus kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Amirul untuk perkembangan di Kelantan seketika tadi. Lebih 38,000 penduduk terjejas banjir di 6 negeri menyaksikan 176 pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Sementara banjir di Selangor dan Pahang pulih sepenuhnya. Berikut perincian mengikut negeri terjejas. Kementerian Pertahanan bersedia untuk menambah kekuatan aset dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM di negeri Pantai Timur bagi mempermudahkan atur gerak logistik pasukannya terutama pada musim bencana. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata keperluan menambah kekuatan pasukan itu mengambil kira kekerapan bencana yang berlaku pada saban tahun di negeri terbabit. Itu boleh diberikan pertimbangan kerana negeri-negeri Pantai Timur ni memang banjir ni memang dia yearly affair kan. Jadi kekuatan anggota dan juga aset kita kalau nak perlu ditambah kita boleh tambah, tetapi sebenarnya untuk kita mobilisasi aset dan juga anggota ni dia tidak memakan masa. Kalau kita perlu daripada Melaka, daripada Negeri Sembilan, daripada semua kita boleh buat segera ya.
Terdahulu beliau meninjau penduduk terjejas banjir di Banggul Peradun, Kuala Terengganu. Ketika ini lebih 300 pegawai dan anggota ATM ditempatkan di Terengganu bagi membantu penduduk terjejas banjir di semua daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD sedang mengenal pasti lokasi-lokasi panas banjir khususnya di kawasan pedalaman atau pulau-pulau yang masih tiada perkhidmatan telekomunikasi yang baik. Langkah ini bagi membolehkan KKD berbincang dengan syarikat telekomunikasi untuk mempercepatkan penambahbaikan liputan perkhidmatan. Bagi kawasan dilanda banjir pula, syarikat-syarikat telekomunikasi sudah menyediakan genset bagi memastikan menara telekomunikasi dapat terus beroperasi apabila bekalan elektrik dihentikan. Manakala bagi pusat pemindahan sementara yang padat hingga menyebabkan talian telekomunikasi terganggu, KKD menyediakan cellular on wheels. Pelbagai perbincangan telah diadakan dan saya harap bahawa kita boleh pastikan bahawa amaran itu boleh sampai kepada warga Malaysia dan komuniti tertentu dalam masa yang paling singkat dan pada masa yang sama perkhidmatan komunikasi itu tidak terganggu apabila sesuatu tempat berlakulah bencana yang besar. Beliau ditemui pemerintah selepas mengadakan lawatan ke Pusat Kawalan Operasi Bencana Angkatan Pertahanan Awam Johor di Johor Bahru. Operasi mencari dan menyelamat bangsa terakhir tragedi tanah runtuh tergendala akibat hujan lebat petang tadi. Operasi diteruskan bila-bila masa malam ini dan untuk perincian di lokasi kita akan bersama wartawan Tina Rama. Silakan Tina. Baik Syaril dan Farhatul, setakat jam 8 malam tiada petanda positif berkaitan pengesanan mangsa terakhir tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm Gotong Jaya dan hari ini sudah pun hari ke-8 sejak insiden berlaku Jumaat lalu. Operasi mencari dan menyelamat SAR yang dijalankan sehingga jam 5.30 petang tadi ditangguhkan seketika disebabkan hujan lebat dan bila akan disambung semula itu adalah mengikut keadaan semasa dengan mengambil kira keselamatan anggota. Sehingga jam 5.30 tadi, pihak bomba mengesahkan purata penggalian setiap sektor sudah pun melebihi 70%. Operasi hari ini dijalankan dengan kekuatan 97 pegawai dan anggota diketuai JBPM serta dibantu anggota PDRM, ATM, SMART dan APM. Usaha pengesanan juga turut dibantu anjing pengesanan K9 dan 11 jentera berat iaitu eskavator. Dan sektor yang difokus hari ini adalah sektor C. Kalau lihat dengan keadaan cuaca, hujan lebat sejak 5.30 petang sehingga 6.45 petang berhenti seketika dan sekarang sudah pun mula merintis. Kami juga diberi maklumat mengenai plot lokasi penemuan mangsa iaitu seramai 19 mangsa ditemui di sektor A, seorang mangsa di sektor B, 10 mangsa di sektor C manakala tiada mangsa ditemui setakat ini di sektor D. Jadi berdasarkan dengan data yang sedia ada, pihak bomba mengesahkan anggotanya beri tumpuan penggalian di sektor C. Kesan mangsa terakhir itu yang difahamkan seorang kanak-kanak lelaki. Identitinya masih belum dikenal pasti dan angkanya masih kekal 61 selamat, 30 nyawa terkorban dan satu lagi masih hilang. Memasuki hari ke-8, semangat setiap pegawai dan anggota terlibat yang sedikit pun tidak putus asa untuk mengesan mangsa terakhir itu harus kita dipuji, sekaligus jasa anjing pengesanan K9 turut kami hargai. Kami pihak media akan terus berada di sini untuk mendapatkan maklumat terkini. Saya rasa itu sahaja perkembangan yang saya boleh sampaikan dari Batang Kali. Kita terus ke Sungai Buloh untuk mendapatkan perkembangan di sana. Silakan Sofia. Baik Tina, beginilah situasi di perkarangan Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh ketika ini. Masih lengang, hanya petugas media sahaja yang masih berada di sini. Saya difahamkan ruang menunggu khas yang disediakan untuk waris mangsa tanah runtuh Batang Kali akan dikosongkan bermula esok. Sebelum ini, pihak hospital menyediakan ruang menunggu khas yang tertutup untuk kegunaan waris mangsa semasa proses pengecaman mayat dilakukan. Namun berikutan tinggal satu sahaja lagi mangsa yang belum ditemui, tiada keperluan untuk menyediakan ruang menunggu khas kerana ruang menunggu sedia ada sudah mencukupi.
Saya dimaklumkan kesemua mayat mangsa tanah runtuh Batang Kali sudah dituntut oleh waris masing-masing. Jika semalam satu pasukan sukarelawan Yayasan Budi Zuci ditugaskan di sini untuk memberi sokongan emosi kepada waris mangsa, namun hari ini tidak ada mana-mana sukarelawan ditugaskan di sini. Berdasarkan maklumat daripada pihak bomba, identiti mangsa terakhir yang juga seorang kanak-kanak lelaki itu masih belum dikenal pasti. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak menularkan sebarang maklumat peribadi dan gambar mangsa sebelum disahkan oleh pihak polis. Ia bagi menjaga sensitiviti dan perasaan waris mangsa yang tentunya sedang khawatir dan masih menantikan perkembangan baharu mengenai insan tersayang. Sama-sama kita doakan agar mangsa terakhir tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm Batang Kali segera ditemukan. Meskipun setakat ini tiada petunjuk baharu untuk mengesan mangsa dan pastinya setiap anggota terlibat sedang bertungkus lumus meneruskan misi pencarian yang masih berfokus di sektor C. Itu saja yang dapat saya kongsikan di sini setakat ini. Kita kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Sofia dan juga Tina untuk perkembangan semasa di lokasi masing-masing seketika tadi. Sementara itu, laluan Batang Kali Genting Hulu Selangor dijangka dibuka kepada pengguna motosikal dalam tempoh seminggu lagi. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, laluan kepada kenderaan lain akan dibuka secara berperingkat apabila tiba masanya. Ini kerana pemantauan secara keseluruhan di kawasan insiden perlu dilakukan. Tentu kita di kementerian dan juga di jabatan melihat kepada pergerakan tanah tu, ya. Kita kena pasti keselamatan. Jangan lupa itu yang penting. Kita tak nak kehilangan nyawa. Kita akan benarkan mereka, tapi kita kena buat kajian dulu, telitikan dulu supaya kita dapat pastikan keselamatan. Mungkin kita boleh buka nanti dalam masa terdekat untuk motosikal dululah. Dalam pada itu, Kementerian Kerja Raya mengenal pasti 94 lokasi bencana berlaku di seluruh negara. 52 daripadanya membabitkan jalan negeri dan 42 jalan persekutuan di 8 negeri termasuk Kelantan, Terengganu dan Pahang. 61 lokasi melibatkan banjir manakala cerun runtuh 19 lokasi, jalan runtuh 5, jalan mendap 6 dan jambatan rosak atau runtuh 3 lokasi. Perbaikan segera akan dibuat mengikut keutamaan. Kita tumpu kepada di mana-mana yang perlu kita buat segera, ya, sebab kita perlu prioritize lah. Piawaian kita di Kementerian ataupun Jabatan Kerja Raya memang untuk kita beri yang terbaik lah supaya kita dapat meneruskan keselesaan dan keselamatan pengguna. Itu penting. Beliau melakukan tinjauan di Jabatan Kusial Tanah Merah susulan runtuhan dan hakisan tebing di bawah jambatan terbabit. Peka dengan situasi monsun timur laut, orang ramai diingatkan mengelak daripada mengunjungi atau melakukan aktiviti percutian di lokasi berisiko tinggi. Selain itu, sentiasa dapatkan maklumat terkini keadaan cuaca dan sentiasa berwaspada serta utamakan keselamatan diri dan keluarga. Laporan pasukan Sahih Berimbang SB melalui wartawan Mohan Chinasame. Antara lokasi-lokasi yang perlu dielakkan untuk bercuti adalah seperti kawasan rekreasi, air terjun, perkemahan dan pinggir hutan. Statistik dikeluarkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menunjukkan kebanyakan bencana alam berlaku pada penghujung tahun. Apa yang sangat penting ialah bahawa mereka tidak boleh leka di dalam soal keselamatan. Misalnya jangan leka tak kalah menjelang sambutan perayaan dan mereka memastikan bahawa apabila itu mereka merancang untuk ke mana-mana itu tempat,
aspek keselamatan ini adalah satu perkara yang tidak boleh diabaikan. Bagi pakar geologi, bencana alam seperti tanah runtuh dan fenomena kepala air berlaku dalam keadaan yang tidak boleh dijangka. Kita tidak menjangka akan berlaku bencana geologi ini kerana banyak kes yang berlaku ketika cuaca yang baik serta panas. Contohnya, kita pergi di tempat air terjun ataupun di sungai-sungai di mana berlakunya curahan hujan yang amat tinggi di hulu sungai dan boleh menyebabkan berlakunya fenomena kepala air. Demikian juga dengan kejadian tanah runtuh yang berlaku dalam keadaan cuaca yang baik, kerana runtuhan akan juga berlaku disebabkan ketakstabilan cerun yang telah tepu dengan air pada ketika itu. Justru adalah wajar orang ramai memilih lokasi lebih selamat untuk dikunjungi pada musim perayaan dan percutian. Sebelum kita nak bertravel, kita nak pergi ke Berkelah, kita kena buat extra work lah. Jadi kita kena tahu peka keadaan di sana, because the agency cannot give the whole condition of certain area. So saya harap ya ibu apa, but kalau boleh kita kurangkan risiko. Kita kena buat risk assessment dululah, dan kalau boleh kita reduce the maximum risk. Tragedi tanah runtuh di Batang Kali yang mengorbankan 30 nyawa harus dijadikan teladan. Terus berwaspada dan utamakan keselamatan. Susulan monsun timur laut yang melanda negara kita ketika ini, orang ramai dinasihatkan supaya merancang terlebih dahulu percutian di mana-mana lokasi. Malah orang ramai juga turut dinasihati supaya tidak bercuti di lokasi-lokasi yang berisiko tanah runtuh dan juga banjir. Ingat, kita yang perlu menjaga keselamatan diri kita sendiri dan orang yang kita sayangi. Muhammad Cina Sami, RTM. Baik, sempena perayaan Christmas, dijangkakan orang ramai mengambil peluang untuk bercuti dan dilaporkan aliran trafik masih terkawal di laluan utama Lebuh Raya menghala ke pantai timur, utara dan selatan. Ya, perinciannya bersama wartawan Fauzura Yusof di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan. Baik, Syahril, Farhatul, seperti yang dimaklumkan, betul keadaan aliran trafik ketika ini menuju ke arah timur, utara dan juga selatan didapati masih lagi bergerak lancar dan juga sangat-sangat terkawal. Walau bagaimanapun, sebentar tadi saya dimaklumkan pegawai yang bertugas di sini sebenarnya menyatakan aliran trafik akan mula bergerak perlahan demi perlahan menjelang tengah malam ini, memandangkan ramai yang mengambil peluang untuk balik ke kampung ataupun ke destinasi masing-masing untuk tengah malam ini. Baik, untuk itu rasanya kita terus saja ke paparan skrin yang telah pun disediakan di belakang saya ini. Saya rujuk 4 paparan skrin. Yang pertama iaitu di KLK Genting Sempah 35.3 di pantai timur. Bagaimana di situ anda dapat menyaksikan kedua-dua arah sangat bergerak sangat lancar dan juga masih lagi terkawal. Begitu juga di KLK Gombak 3 km 21.6. Keadaan aliran trafik menuju ke arah pantai timur sebenarnya dapat dilihat di situ sangat lancar dan juga sangat terkawal, namun berbeza sedikit di sebelahnya iaitu arah aliran trafik menuju ke ibu kota. Kalau dapat dilihat bagaimana kenderaan sudah mula masuk perlahan demi perlahan, walau bagaimanapun masih lagi terkawal dan juga masih lagi kenderaannya bergerak sedikit demi sedikit. Begitu juga di arah utara dan juga selatan di Vista Point kilometer 263 dan juga di Port Dickson kilometer 258.5. Bagaimana anda dapat melihat sendiri kenderaan ataupun aliran trafik terus saja bergerak sangat perlahan dan bergerak sangat terkawal dan juga dalam keadaan yang masih
lagi terkawal sebenarnya. Baik, saya perlu sebenarnya mengingatkan anda juga sebenarnya anda perlulah mengikuti cadangan jadual perjalanan yang dikeluarkan oleh Ahli Berhad sebenarnya demi keselesaan anda memandangkan cuti hujung minggu serentak dengan sambutan Christmas dan juga cuti persekolahan. Jadi amat perlu sebenarnya anda memantau cadangan jadual perjalanan supaya tidak berlaku kesesakan di tengah jalan. Seperti kenyataan dikeluarkan Ahli Berhad yang mana Anif telah menambah jumlah sokongan tenaga kerja di Plaza Tol serta 2 anggota rela di kawasan strategik di sepanjang lebuh raya bagi memastikan sepanjang tempoh itu aliran trafik berjalan dengan baik sekali. Dan juga anda boleh terus saja untuk mendapatkan makluman ataupun sebarang info terkini, boleh saja terus layari laman Twitter LLM ataupun Facebook LLM untuk dapatkan info yang lebih terperinci. Baik, kita nak singgah sekejap di Tol Air Keroh bersama dengan rakan saya Huda di sana untuk terus saja dapatkan perkembangannya di sana. Huda, silakan. Terima kasih Fazura. Saya masih berada di Plaza Tol Air Keroh bagi menyaksikan aliran keluar masuk kenderaan di pintu masuk utama Negeri Melaka di Air Keroh ini. Setakat ini tiada kesesakan lalu lintas dilaporkan di Plaza Tol Air Keroh ataupun di 2 lagi Plaza Tol iaitu di Simpang 4 dan juga di Jasin. Bagaimanapun kenderaan dijangka akan meningkat sebanyak 30% pada esok susulan daripada sambutan Hari Christmas yang akan berlangsung pada had 25 Disember nanti. Dan setakat pukul 7 malam tadi juga sebanyak 23,209 kenderaan dilaporkan masuk ke Melaka melalui Tol Air Keroh dan 21,518 kenderaan keluar dari tol yang sama. Situasi di Plaza Tol ini kalau boleh dilihat di belakang saya ketika ini tiada kesesakan lalu lintas berlaku. 12 lorong dibuka, 6 untuk keluar dan 6 untuk masuk, semuanya berjalan lancar dan tiada kesesakan. Kenderaan berat juga dapat dilihat keluar masuk melalui pintu utama Negeri Melaka ini. Dan kepada para pemandu diingatkan untuk berhati-hati di jalan raya, sentiasa periksa laluan anda dan juga rancang perjalanan anda bagi mengelak sebarang kesesakan lalu lintas. Dan pastikan juga baki touch and go anda mencukupi untuk memastikan tiada kesesakan ataupun beratur yang panjang berlaku di lorong tol ketika anda sampai ke destinasi anda. Baik, saya kira sekian sahaja laporan aliran trafik dari Melaka bersama saya Farah Huda Sairan dan kru penerbitan. Kita bersama dengan Nurain di Plaza Tol Ipoh. Teruskan Nurain. Baik, terima kasih Farah. Ketika ini saya berada di Plaza Tol Ipoh Utara. Kalau dapat dilihat ketika ini di belakang saya, aliran trafik sedikit perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan selain kesan daripada trailer rosak yang berlaku berhampiran dengan terowong menora. Selain itu, trailer rosak tersebut juga telah pun dipindahkan dan ditarik. Baik, bagi memperincikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan situasi semasa ketika ini, bersama dengan saya ketika ini Ketua Keselamatan Trafik Plus Malaysia iaitu Encik Muhammad Fazli Kasim. Baik Cik Fazli, boleh perincikan setakat ini bagaimana dengan situasi semasa aliran trafik terutama di kawasan Lebuh Raya Utara Selatan ini? Okay, Plus menjangkakan penambahan trafik sebanyak 2 juta trafik yang akan memasuki Lebuh Raya bermula pada hari ini dan juga berbeza dengan trafik iaitu 1.8 juta yang memasuki Lebuh Raya pada tiap-tiap hari. Dan dengan penambahan trafik ini Plus menjangkakan akan berlaku kesesakan sedikit ya di kawasan-kawasan tertentu di Lebuh Raya, di kawasan-kawasan pendakian lah ya. Buat masa sekarang trafik yang kami rekodkan sekarang ini iaitu berhala ke selatan daripada tol Senawang ya sehingga kepada Selinggi dan juga di kawasan utara di antara tol Tanjung, di antara persimpangan bertingkat Tanjung Malim dan juga daripada persimpangan bertingkat Slim River sehingga ke Sungkai dan juga kawasan daripada persimpangan bertingkat Tapah dan juga ke Gunung Tempurung ya. Di bawah sana kalau kita tengok ini adalah
kawasan pendakian menghampiri terowong Menora dan juga salah satu lokasi-lokasi yang strategik yang kita jangkakan akan berlaku peningkatan trafik dan juga trafik bergerak perlahan di samping di kawasan Bukit Perapit. Ya. Bagaimana pula dari segi jangkaan aliran trafik ini mungkin menjelang sambutan Hari Krismas yang akan berlangsung pada hari Ahad nanti? Okay, PLAS menjangkakan bermula daripada hari ini. Ya. Kalau kita tengok bermula pada hari ini daripada tengah hari tadi, kita dah menjangkakan trafik akan bergerak memasuki Lebuh Raya secara berperingkat daripada hari ini sehinggalah menjelang Hari Krismas pada 25 hari bulan nanti. Ya. Akhir sekali Tuan, mungkin peringatan, nasihat kepada para pengguna yang mungkin akan memulakan perjalanan mereka sama ada malam ini ataupun esok pagi. Okay, PLAS telah menyediakan travel time advisory ataupun nasihat perjalanan atau jadual perjalanan dan kami memintalah PLAS meminta semua pengguna Lebuh Raya mematuhi jadual pematuhan tersebut. Sekiranya rekod kami menunjukkan sekiranya peratusan pematuhan agak tinggi jadi pihak PLAS akan boleh menguruskan trafik lebih baik lagi dan juga PLAS meminta semua pengguna Lebuh Raya agar memastikan e-wallet ataupun baki e-wallet ataupun baki touch and go cukup untuk perjalanan untuk melancarkan pergerakan di Tol Plaza. PLAS juga menjangkakan di cuaca yang tidak menentu ini juga akan mengubah pola trafik ataupun pola pergerakan trafik di Lebuh Raya dan saya memohon semua pengguna Lebuh Raya agar akan memandu mengikut speed limit yang dibenarkan dan memastikan keadaan perjalanan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Tuan. Baik, kepada para pengguna sekalian, dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini, patuhi arahan yang telah ditetapkan, peraturan yang ditetapkan, rancang perjalanan anda agar kita dapat sampai ke lokasi yang ingin dituju dengan selamat. Jadi saya kira setakat itu dulu perkembangan semasa dari Plaza Tol Ipoh Utara ini. Kembali semula kepada Syahril dan Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ain dan juga rakan-rakan untuk perkembangan semasa di lokasi seketika tadi. Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca di seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Nur Shazlinda Hanif. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan terkini. Kita mulakan dengan memberi penumpuan kepada amaran angin kencang berserta laut bergelora bagi kategori pertama, kedua dan juga ketiga. Ini melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 27 Disember 2022 dan harus diingatkan kepada orang ramai bahawa keadaan ini amat berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, selain daripada itu, Met Malaysia juga telah pun mengemas kini amaran hujan lebat berterusan yang mana lebih tertumpu di bahagian Malaysia Timur pada ketika ini. Amaran peringkat bahaya kini lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak, manakala peringkat waspada dan juga buruk meliputi di sekitar perairan pantai negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula pada ketika ini, amaran peringkat waspada lebih tertumpu di bahagian pantai barat negeri Sabah, termasuklah wilayah Persekutuan Labuan, manakala amaran peringkat buruk lebih tertumpu di bahagian Kudat dan juga Sandakan. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 26 Disember 2022. Harus diingatkan untuk sentiasa berhati-hati, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang berkedudukan rendah. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca pada ketika ini. Paparan imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif kini sedang berada di sekitar negeri pantai barat Semenanjung Malaysia. Ini meliputi di sekitar negeri Perak dan juga negeri Selangor, termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Ini boleh membawa kepada keadaan hujan berserta ribut petir pada ketika ini. Namun yang demikian, keadaan hujan ini kita jangkakan akan kembali reda sedikit masa sahaja lagi. Bagi negeri-negeri lain di sepanjang Semenanjung Malaysia pada ketika ini, keadaan cuaca yang agak cerah pada malam ini. Selain daripada itu, kelompok awan aktif juga kita dapat lihat melibatkan kawasan di bahagian barat dan juga sedikit di bahagian pedalaman negeri Sarawak. Namun kita masih lagi tidak dapat lihat keadaan hujan pada ketika ini di negeri Sarawak. Bagi negeri Sabah pula dilihat kelompok awan aktif kini sedang berada di bahagian utara negeri Sabah dan ianya turut memasuki sedikit di bahagian Kudat dan juga Sandakan. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti.
Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, dari perkembangan cuaca seketika tadi, kita beralih pula ke perkembangan sukan. Bersama Nazri Fahmi. Silakan. Malaysia perlu robek gawang Laos. Liverpool lega biarpun tersingkir Piala Liga Inggeris. Terima kasih Syahril dan Fahatu. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak. Skuad Harimau Malaya bukan sahaja perlu mencetak kemenangan ke atas Laos pada aksi kedua kumpulan B Piala AFF 2022, malah mereka harus melakukannya dengan jumlah jaringan yang besar. Itu tuntutan yang diluahkan Ketua Jawatan Negara Kim Panggon kepada anak buahnya menjelang pertemuan di Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam esok. Kim Panggon jumlah jaringan menentang Million Elephant esok dan juga perlawanan berikutnya adalah amat penting bagi menentukan pasukan mana yang akan mara ke separuh akhir sebagai juara kumpulan. Malaysia mengutip 3 mata pertama selepas menewaskan Myanmar 1-0 pada aksi pembukaan Rabu lepas, manakala pencabar utama Vietnam pula menang besar ke atas Laos 6-0. Our target must be, and also if you want to go to top on the table, we have to catch up goal difference as well. I think Vietnam, they score 6 goals away. So we score 1, now we are -5. We will fully respect Laos, the team, because I think, after big loss, I think should be a team will be very strongly resistant, especially away game. They don't want to lose face again. So that we can expecting. So we must be more strongly against Laos to achieve our target. Pengendali dari Korea Selatan itu juga menjelaskan semua pemain negara ketika ini dalam proses pemulihan dan kecergasan selepas pulang dari Myanmar. So they are very professional. They know what to do, how to do. So all our sports science team to help them to fully recover. So hopefully today we will preparation for tomorrow game to give you best perform and also good result for tomorrow. Thank you. Kim Panggon turut mengingatkan anak buahnya agar tidak mengambil mudah dengan pertemuan esok kerana skuad bimbingan Michael Weiss itu masih memiliki keupayaan melakar kejutan.
Sementara itu, Ketua Jurulatih Laos, Michelle Weiss memaklumkan kecederaan anak buahnya tidak menjadi penghalang buat mereka untuk melakar kejutan ke atas Malaysia esok. Jelasnya, skuad Harimau Malaya mempunyai kualiti tersendiri di bawah kendalian Kim Panggon, namun optimis strategi yang diterapkan esok mampu memastikan Laos memberi tentangan sengit kepada Malaysia. Threatening. Most of them, they have a high speed, they have a high tempo in their actions, they have good dribblers, they have good combination play, shoot from the second row. So it's overall we have to have compact, tight defense to not let them allow to get in full swing, and hopefully not to concede early, because when they get in the rhythm, it's going to be even more difficult. So. Selain itu, Michelle Weiss turut berharap anak buahnya menunjukkan peningkatan dan meraih kemenangan ke atas Malaysia, sekaligus membadam kekalahan besar 6-0 kepada Vietnam pada Rabu lalu. Dalam pada itu, pemain tengah Harimau Malaya Brandon Gunn melaungkan amaran bahawa dia dan rakan sepasukan akan berusaha keras mencarikan sebanyak mungkin gol bagi memastikan misi menjulang gelaran juara Piala AFF 2022 tercapai. Bagaimanapun, dia mengakui usaha tersebut ada masanya gagal direalisasikan jika nasib tidak memihak kepada skuad negara. Menurut Brandon Gunn, setiap pemain juga perlu mengikut arahan yang diberikan jurulatih jika mahu mencapai keputusan yang diinginkan. I think the boys really went out there and came together as a strong unit and really showed that we could battle out and grind out results, which, for me, in my opinion, every good team are able to grind out results. And so, we can say to ourselves that it was a difficult game, but at the end of the day, we went there for the 3 points and we managed to get them. Berdasarkan rekod pertemuan, Malaysia belum pernah tewas kepada Laos dalam kempen Piala AFF, termasuk menang 4-0 pada edisi lalu. Selepas menerima kunjungan Laos, skuad negara akan berdepan 2 lawan sukar, iaitu Vietnam di Hanoi pada Selasa depan sebelum melayan Singapura pada aksi terakhir kumpulan pada 3 Januari depan. Ketua Jurulatih Terengganu FC Tomislav Steinbruckner percaya kehadiran penyerang import baru Adisak Krason akan memberi aura luar biasa kepada jentera serangan pasukannya pada musim depan. Semalam TFC mengumumkan penyerang kebangsaan Thailand itu telah menandatangani kontrak 2 tahun bagi mengisi kuota pemain ASEAN yang ditinggalkan Manuel Ott. Secara peribadi, Steinbruckner telah membuat penilaian terhadap pemain kelab Muangthong United itu bagi memastikan pemilihan yang dibuat adalah tepat. Jelasnya, paling utama Adisak perlu mencipta keserasian terbaik dengan pemain-pemain skuad penyu terlebih dahulu, memandangkan ini kali pertama dia beraksi di pentas Liga Malaysia. Dia turut yakin pemain ini memiliki kualiti tersendiri dan percaya mampu membawa pengalamannya beraksi di Thailand ke dalam permainan pasukan Terengganu. Selain itu, jurulatih dari Korsha itu juga turut mengakui tekanan yang dirasai selepas mengambil alih pasukan yang telah meraih pencapaian naik juara Liga Super di bawah kendalian Nafuzi Zain musim ini. Terengganu juga merupakan naik juara Piala FA 2022 dan layak beraksi di pentas Piala AFC 2023. Beralih ke isu sukan sepak takraw, pembubaran Persekutuan Sepak Takraw Malaysia MASTAF perlu mengikut lunas perlembagaan badan induk itu. Setiausaha Agung Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF Dato' Abdul Halim Kadir berkata, ia harus diputuskan melalui satu mesyuarat agung khas badan berkenaan. Jelas Datuk Abdul Halim, seperti mana diperuntuk di bawah Fasal 45.1, pembubaran itu juga perlu dipersetujui 2/3 ahli gabungan yang berhak mengundi. Menerusi Fasal 45.2 menetapkan sekiranya dibubarkan mengikut Fasal 45.1, segala hutang piutang yang sah hendaklah diselesaikan MASTAF manakala bakinya diserahkan kepada pemegang amanah raya. Seterusnya, Fasal 45.3 menuntut keputusan pembubaran hendaklah disampaikan kepada Pejabat Pesuruhjaya Sukan PJS dalam tempoh 14 hari daripada tarikh pembubaran tersebut. Pada Selasa lalu, Presiden MASTAF Datuk Syuhaili Abdul Rahman mengumumkan pembubaran badan induk itu berkat kuasa serta-merta.
Aksi Piala Liga Inggeris, Manchester City melangkah ke peringkat suku akhir selepas menewaskan juara bertahan Liverpool 3-2 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Pep Guardiola itu akan berdepan Southampton 10 Januari depan bagi perebutan slot ke separuh akhir. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Etihad menyaksikan tandukan Nathan Ake pada minit ke-58 membolehkan City mengesahkan kemenangan. Terdahulu, penyerang City Erling Haaland meledak gol pertama pada minit ke-10 sebelum Liverpool menyamakan kedudukan pada minit ke-20 hasil jaringan Fabio Carvalho. Babak kedua berlangsung lebih sengit dengan City berjaya kembali di depan menerusi gol kedua pada minit ke-47 oleh Riyad Mahrez. Bagaimanapun seminit selepas itu Liverpool sekali lagi berjaya menyamakan kedudukan hasil jaringan penyerangnya Mohamed Salah. 10 minit selepas itu City kembali mendominasi permainan hasil tandukan Nathan Ake sekaligus membantu pasukannya mara ke suku akhir. Sementara itu, pengurus Liverpool Jurgen Klopp akhirnya lega selepas dua tonggak pertahanannya. Virgil van Dijk dan Trent Alexander-Arnold sudah pun bersedia diturunkan pada aksi Boxing Day menentang Aston Villa Selasa ini. Ini selepas kekalahan pasukannya kepada Manchester City dalam saingan Piala Liga Inggeris awal pagi semalam sekaligus menyaksikan juara bertahan itu gagal ke suku akhir. Van Dijk dan Alexander-Arnold semua ini dalam tugasan Piala Dunia 2022 di Qatar bersama skuad kebangsaan masing-masing. Van Dijk yang mengetuai cabaran Belanda sehingga ke pusingan kalah mati telah kembali menjalani latihan bersama Liverpool selepas berakhirnya kempen di Qatar. Kekentalan pertahanan tengah itu pastinya ditarget Liverpool bagi memburu 3 mata ke atas Aston Villa selepas saingan Liga Perdana Inggeris disambung semula minggu depan. Sementara itu, Alexander-Arnold pula dilapor mengalami serangan virus selepas pulang dari kempen Piala Dunia bersama England. Namun, pertahanan kanan itu dijangka tiada masalah untuk beraksi di Villa Park nanti. Selepas berdepan Villa dalam aksi Boxing Day, The Reds akan melayan kunjungan Leicester City di Anfield 4 hari kemudian. Atlet angkat berat Cina yang juga juara Olimpik 3 kali Yu Xiaojun telah digantung sementara oleh didapati positif menggunakan bahan terlarang ketika beraksi. Perkara tersebut didedahkan agensi pengujian antarabangsa ITA. Menurut ITA yang menyelia sebahagian besar program anti-doping Persekutuan Angkat Berat Antarabangsa IWF, sampel positif itu diperoleh pada 30 Oktober lalu. Liu Xiaojian yang menjadi lelaki tertua memenangi pingat emas Olimpik dalam acara angkat berat di Tokyo tahun lepas diuji positif bahan terlarang jenis erythropoietin. Ketika ini, Persatuan Angkat Berat China masih belum mengeluarkan sebarang maklum balas berhubung perkara tersebut. Sebelum ini, Liu Xiaojian turut memenangi pingat emas pada Sukan Olimpik 2012 London dan 2016 di Rio dalam kategori 77 kg. Edisi Sukan 23 Disember 2022 berakhir di sini. Untuk perkembangan selanjutnya bersama dengan Fahatul dan Syahril. Kerajaan hari ini mempunyai tanggungjawab besar untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira bangsa. Kita kena pastikan kita menyalurkan semua tenaga kita untuk menyatukan rakyat kita, dan saya sebagai Menteri Belia dan Sukan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan sukan hari ini akan menjadi platform di mana perpaduan boleh wujud di kalangan atlet kita dan generasi muda dan golongan belia yang akan datang bersama untuk bermain sukan. Vaksinasi haiwan ternakan bakal dilakukan bagi sekat penyebaran virus selsema burung. Itu antara rangkuman luar negara, saksikan.
Perancis menyasarkan untuk memvaksin haiwan ternakan menjelang tahun depan. Tindakan itu mungkin dilakukan setelah pernah dicengkam wabak selsema burung yang paling dahsyat tahun lalu. Sejak Oktober 2021 hingga September lepas, kira-kira 2,500 wabak selsema burung dikesan di ladang melibatkan 37 negara Eropah. Kesatuan Eropah berkata kira-kira 50 juta haiwan telah disembelih di ladang yang terjejas. Jumlah itu tidak termasuk pemusnahan bagi mencegah wabak itu menjangkiti ternakan lain. Lebih 2,000 penerbangan telah dibatalkan di seluruh Amerika Syarikat susulan ribut musim sejuk besar. Ribut membawa ancaman 3 kali ganda dengan salji tebal, angin kuat dan sejuk melampau. Sekurang-kurangnya 5 bahagian di Amerika Syarikat terjejas iaitu Kentucky, Missouri, Oklahoma, Georgia dan Carolina Utara. Presiden Joe Biden menggesa orang ramai mematuhi amaran semasa berkaitan cuaca daripada pihak berkuasa tempatan. Rusia rancang menambah 1.5 juta anggota tentera termasuk mewujudkan pelbagai unit baru bagi memperkukuh pasukan pertahanannya. Penambahan anggota tentera itu adalah 700,000 askar sukarela yang akan direkrut menjelang akhir tahun depan. Rusia mempunyai 1 juta anggota tentera berbanding tentera China 2 juta dan Amerika Syarikat 1.4 juta anggota. Salah satu daripada perkara utama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi cyber, keselamatan data, memastikan bahawa rakyat dapat menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kerana saya lihat ini adalah isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat, ya, masalah internet dan sebagainya. Jadi harapan saya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat berusaha untuk mengangkat cerita dan naratif yang dapat menyatu padukan rakyat, kerana inilah satu-satunya negara kita mesti jaga dengan baik, dan Malaysia ini adalah Malaysia kita dan kita mesti sama-sama bersatu padu untuk membangunkan negara kita, insya-Allah. Bank Islam Malaysia Berhad Bank Islam memeterai MOU bersama Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib bagi memperkasa agenda pembangunan usahawan pembiayaan mikro iTekad. Mula dilancarkan pada Mei 2020, Bank Islam telah diberi kepercayaan oleh Bank Negara Malaysia sebagai bank perintis untuk memperkenalkan program itu di wilayah persekutuan. Pembiayaan mikro iTekad kali ini dikhaskan untuk usahawan mikro yang membayar zakat bermula 1 Januari 2023. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam, Muhammad Muazzam Muhammad, program iTekad direka untuk membantu usahawan mikro mendapatkan modal yang diperlukan bagi mengembangkan perniagaan. Akan berupaya memperkukuhkan lagi kemahiran dan pengetahuan. Mungkin kebanyakan pada mereka ini masih lagi tidak dapat mendapat. Semenjak kita lancarkan program iTekad, lebih daripada 510 usahawan telah kita bantu yang melibatkan pembiayaan sebanyak 8.5 juta ringgit. Jadi berdasarkan kepada geran iTekad yang baru diluluskan oleh Bank Negara baru-baru ini, kita memberikan sasaran yang lebih besar bagi tahun 2023, yang mana kita menyasarkan untuk tahun 2023 pembiayaan di bawah iTekad akan mencapai sasaran sebanyak 12 juta ringgit. Baiklah. Beliau berkata demikian dalam sidang media kerjasama strategik dua organisasi itu di ibu negara. Demi memastikan objektif program tercapai, Bank Islam telah menjalinkan kerjasama dengan 29 pelaksana, termasuklah Majlis Agama Islam Negeri, bagi memastikan usahawan terlibat menerima bantuan dan sokongan profesional untuk perniagaan yang berdaya tahan. Bank Islam menyasarkan seramai 500 pembayar zakat PPZ Mawib yang layak akan mendapat kemudahan pembiayaan tersebut dalam tempoh 12 bulan akan datang. Bagi program iTekad, kita akan berikan latihan dan juga pemantauan kepada peserta-peserta program iTekad, yang mana mereka pengusaha mikro ini diberikan latihan
pemantauan dari segi macam mana cara untuk mengurus keuangan, macam mana untuk membuat pemasaran dan sebagainya. Program pembiayaan Mikro iTekad itu menawarkan pinjaman pembiayaan sehingga RM50,000 tertakluk kepada terma dan syarat. Selepas 2 tahun memerangi COVID-19, Malaysia akhirnya memasuki fasa peralihan endemik dengan menyaksikan pembukaan semula sempadan negara pada 1 April lalu. Bertemakan reopening safely, peralihan ke fasa endemik ini ternyata memberi kelegaan kepada rakyat untuk bangkit semula, terutamanya dari segi ekonomi. Ikuti imbasan fasa peralihan endemik tahun ini. Peralihan ke fasa endemik disifatkan sebagai jalan keluar untuk membolehkan rakyat Malaysia kembali kepada kehidupan yang hampir normal. Bagaimanapun, 7 tonggak perlu dipenuhi melibatkan pendekatan menyeluruh dan memerlukan komitmen seluruh komuniti. Antaranya menggariskan satu SOP standard sekaligus memansuhkan 181 SOP sedia ada sebelumnya. Selain itu, sistem amaran dan tindakan digariskan dengan penetapan tiada Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara besar-besaran di seluruh negara. Turut diperkenal, strategi ujian kendiri nasional dengan menggalakkan rakyat menilai kendiri risiko COVID-19. Fasa peralihan endemik ini juga menyaksikan pemansuhan dan pengkemaskinian beberapa SOP yang telah dilaksanakan semasa pandemik melanda. Antaranya ialah pemakaian pelitup muka di tempat awam, had masa berniaga dan had kapasiti pekerja yang bergantung kepada liputan vaksinasi dimansuhkan serta aktiviti ibadah boleh dilakukan tanpa penjarakan sosial. Hari Raya Aidilfitri pada Mei lalu ternyata dinantikan dengan penuh rasa teruja oleh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Kelonggaran SOP sempena peralihan ke fasa endemik juga akhirnya membolehkan umat Islam berkumpul semula dengan ahli keluarga untuk menyambut Syawal selepas 2 tahun menghadapi tempoh yang sukar. Pembukaan sepadan pada 1 April juga dinantikan kerana rakyat Malaysia yang mempunyai dokumen perjalanan yang sah dibenarkan keluar negara. Ketika itu, individu yang telah divaksinasi juga tidak perlu menjalani sebarang tempoh kuarantin tetapi hanya perlu menjalani ujian pengesahan COVID-19 sebelum berlepas dan semasa ketibaan. Namun, bagi negara yang masih menutup pintu sempadannya, rakyat Malaysia masih boleh memanfaatkan kaedah Vaccinated Travel Lane (VTL) yang telah dipersetujui Kerajaan Malaysia dan negara berkaitan. Fasa peralihan endemik juga menyaksikan sesi persekolahan kembali normal selain aktiviti kokurikulum dimaksimumkan pada pertengahan April lalu. Kehadiran pelajar dan pengoperasian sekolah kembali seperti sedia kala sekaligus memansuhkan sistem penggiliran sesi persekolahan. Penjarakan fizikal di dalam kelas dan di kawasan sekolah turut dilonggarkan dari masa ke semasa. Pastinya, kelonggaran pembukaan sepadan negara merancakkan semula ekonomi negara, khususnya industri pelancongan yang terjejas teruk ketika pandemik. Ia terbukti sejak pintu sepadan antarabangsa dibuka semula, lebih 560,000 pelancong tiba di negara ini setakat Mei lalu. Kabar gembira tahun ini, KDNK dijangka melebihi unjuran awal antara 6.5% hingga 7% selaras fasa peralihan endemik. Baik, berita perdana 23 Disember 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dan sahih di RTM, begitu. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan.